Okay, Assalamualaikum dan selamat pagi semua orang. Good morning. Okay, so today sebenarnya kita nak masuk chapter 2 and pagi ni punya kelas saya buat satu jam saja sebab pukul 9 nanti saya ada kursus nak kena attend. So kita hanya dapat cover separable variable sajalah 2.1. Okay, so nanti pukul 9 kamu boleh continue buat soalan tutorial yang saya suruh buat semalam tu untuk disubmit. 2.2 maybe kita akan cover live pada hari Jumaat lah. So hari Jumaat yang 1 jam tu saya akan buat live untuk cover yang 2.2 pula. Okay. Okay, good morning. Alright, so hari ni kita beralih kepada chapter yang kedua. First order differential equation seperti yang kamu nampak dekat skrin tu kan. Okay, kita akan tengok 2.1 separable variables. Okay. So, kita terus mulakan lah ya. Okay, so hari ni the learning outcomes ada dua untuk separable variables ni. Yang pertama adalah you should be able to distinguish between general and particular solutions. Okay, so berdasarkan differential equation tu nanti bila kamu nak solve dia, kena tahulah soalan itu minta general solution macam mana kita nak bagi jawapan. Bila soalan minta particular solution macam mana kita nak bagi jawapan dia. Okay, so before we identify which one is general, which one is particular solutions, kita akan tengok dahulu the degree and order of the differential equation. So before that, apakah itu differential equations? So if you look at this definition, differential equation is one which relates an independent or dependent variables with one or more derivative. So kalau differential equation kita nampak, dia akan ada dy over dx lah. Biasanya kita nampak benda ni lah, dy dx ataupun d square y over dx square ataupun dy over dx square. So anything yang ada dy over dx tu kita akan panggil dia sebagai differential equation. Okay, so these are the examples of differential equation. Okay, dan differential equation ini dia ada order dia dan dia ada degree dia. So macam mana kita nak tahu order dan degree? Okay, sebelum tu sekejap saya tukar dulu muka saya kat tepi. Okay, trial ni tak boleh hilang. Okay, so the order adalah the highest derivative in differential equations. So highest derivative maksudnya kalau kita tengok kepada this example kan, dy over dx equals to sin x. So the highest derivative ini dy over dx ni the highest order dia adalah 1 lah sebab dia dy over dx. Kalau kita jumpa d square y over dx square, so the highest derivative will be 2. Order dia adalah 2 lah, kita panggil macam tu. Okay, and then degree pula adalah the highest power of the highest derivative which occur in the differential equation. So lepas kita identify order dia, kalau dia minta degree, kita tengok pula dia punya power of the highest order tu berapa. Okay, so kalau tengok definition ni macam confuse sikit kan. So kita tengok terus kepada kita punya soalan lah. Okay, kejap So macam mana kita nak identify order dan juga degree ini. Okay. So here, sekejap, ambil je lah macam ni. Colour ni pula sekejap mana? Biru dan hijau lah. Purple. Okay. So, so these ada 5 differential equations. So now let's identify apa dia punya order, apa dia punya degree. So tadi order adalah dia punya highest derivative dan degree adalah power kepada highest derivative tersebut. Okay, so kita tengok ini dy over dx equals to sin x. So kita hanya ada dy over dx sahaja di sini. So ini adalah kita punya derivative kita. So apakah dia punya order? So order dia kat sini dy over dx, kita order dia adalah 1 lah. Okay, dan degree kepada dy over dx ni adalah to the power of 1. So the degree will be 1 juga. Okay, so ini adalah example yang pertama. Kita tengok pula yang kedua. Kita ada d square s
over dt square equals to 2t cube plus 5. Okay, so if we look at this, kita punya derivative ini, okay, order dia adalah second order. Okay, sebabnya d square s over dt square, second derivative lah. So order dia adalah 2. Tetapi second order ni, okay, second derivative ni, apa dia punya power? Power dia adalah 1. Okay, so far okay Boleh Boleh faham ni? Okay, now kita tengok pula kepada example yang ketiga. Okay, example ketiga kat sini, so kita tengok derivative dia lah. Derivative dia adalah dy over dx. What will be the order dan juga degree? Cuba kamu bagi jawapan kamu apa? Order kita apa? Degree kita apa? So dy over dx, the order will be Toby adalah Ronan. Okay. Oh, dah ada jawapan dah? Belum lagi, baru 2 menit. Okay, apakah order dan degree kepada dy over dx square ini? This one. Tadi order adalah kita tengok dia derivative, first derivative ke second ke apa. Okay, Diana bagi jawapan order dia adalah 1. Okay, betul? Order kita adalah 1. So order will be 1. And the power of our order, the power of our derivative here adalah macam yang Diana cakap ni, the degree will be equals to 2. Sebab ni kita ada power of 2 kat atas ni. Okay, okay, so betul lah yang Diana punya jawapan betul. Okay, so yang lain harapnya dapat jawapan yang sama. Okay, now kita tengok yang ini pula. Equation yang keempat ini, differential equation yang keempat. So, what will be the highest derivative ataupun the highest order kepada kita punya equation ini? Kita ada first derivative kat sini, kita ada second derivative kat sini. So, kalau order kita akan ambil the highest derivative lah. So, that means the order will be 2. And the degree of d square y over dx square will be 1. So, simple kan? Senang je sebenarnya. Okay, dan last kali, order, okay. Sekarang ni kita guna prime pula lah instead asyik nampak dy dx kan. So, now we are going to look at y double prime plus 2y prime minus 5y equals to 4. So ini sebenarnya kalau kita ubah dia kepada dy over dx, dia adalah benda yang sama lah. So dia adalah d square y over dx square plus 2 dy over dx minus 5y equals to 4. So kalau kita tengok sebenarnya dia punya second derivative dia will be the order. So 2 lah second derivative dan the power will be 1. So jawapan yang sama dengan previous one lah. Okay, so far macam mana, kenapa kita kena tahu benda ini? Okay. Sebenarnya kalau untuk syllabus kita, syllabus metrik kita, kita hanya akan fokus kepada first order dan first degree of differential equation. So kita punya fokus untuk chapter ini adalah type of differential equation seperti inilah, yang ada dy over dx sahaja equals to something else. Okay, so kat sini yang selebih-selebihnya ni kamu akan jumpa nanti dekat degree nantilah. Eric tanya macam mana nak identify degree. Okay, degree ni kita tengok dahulu order, kita tengok power kepada the highest derivative tersebut. So contoh tadi, saya padam yang ini. So tadi kat sini kan, tadi order dah okey kan, Eric, order okey. So kita punya degree macam mana ya? So kat sini, ini adalah kita punya order kita kan, first derivative. So kita tengok power kepada derivative ini adalah berapa. So sini 1 lah. Okay, contoh power yang 2 ni, macam mana kita dapat tahu? Ini dy over dx adalah to the power of 2. Ataupun contoh lain, kita boleh juga ada soalan yang seperti ini. D square y over dx square cube
plus 3 dy over dx equals to 0. Okay, let's say kita punya soalan adalah seperti ini. Okay, d square y over dx square plus 3 dy over dx equals to 0. So what will be the order? So order dekat sini adalah second, okay. Sebabnya highest derivative kita adalah 2. So the order will be 2. Dan sekarang ni kita fokus pula kepada degree. Okay. So second derivative ni power dia apa? So power dia kat sini adalah 3. So degree dia adalah 3. Tak keluar pula. Macam tu. Okay ke Eric dan lain-lain? Boleh faham order macam mana? Degree tu sebenarnya adalah power kepada the highest derivative tersebut lah. Okay. Now, sekarang ni kita akan tengok pula kepada jenis-jenis solution dalam differential equation. So ini adalah learning outcome yang kedua lah. Distinguish between general, bukan, dia masih lagi learning outcome yang pertama. Cumanya kat sini kita nak tengok apakah difference between general and particular solution. Okay. So untuk this example, untuk this part, kita ada dua jenis solution sahaja, which is general solution dan juga particular solution. Okay, so general solution tu macam mana? Bila kita dah siap integrate kita punya differential equation, kita akan, biasanya kalau kita integrate, contohlah integrate 3x square dx. Okay, contohlah kita buat macam ni jap. Soalan kita adalah dy over dx equals to 3x square. Kan? So, differential equation macam mana kita selesaikan dia? So, x dengan x, y dengan y. So, ini saya pindahkan ke sana. So, kita akan dy sama dengan 3x square. Now, kita nak integrate dia lah. So, integrate dy akan dapat y, integrate 3x square akan dapat 3x cube over 3 plus c. Kan? So ini bila kita ada plus c dekat belakang, so that is actually the general solution of our differential equation. Oh, saya lupa pula nak bagi tahu. Differential equation ni sebenarnya kita dah ada hasil differentiate. So sekarang ni kita nak cari dia punya y equals to apa. So selama ni kita ada y sama dengan something kan. So y equals to 3x cube plus 4 contohnya. Lepas tu kita nak cari dy over dx dia sama dengan apa. Betul tak? So ini adalah kita buat differentiation. Okay, daripada equation kita carikan dia differential equation. Now, dalam topik 2 ni sebenarnya, daripada differential equation ini, kita nak cari balik apa dia punya original equation. So kat sini kita gunakan integration lah kalau kita nak patah balik dia kepada y equals to something. So ini adalah contoh kepada general solution. Masih lagi ada plus c. Okay. Now untuk particular solution sebenarnya kita cari value of c tersebut. So sebagai contoh, let's say kalau dia kata at y equals to 3, x equals to 2. So find the value of c lah. Nanti biasanya dia akan bagi kita condition apa. So daripada ini kita akan carilah 3 sama dengan x cube. X cube will be 8 tambah c. So c kita akan dapat negative 5. So final answer kita nanti adalah y equals to x cube minus 5. So ini pula merujuk kepada particular solution. So nampak tak beza dia? So ini saya tulis sebagai y sama dengan x cube plus c. Okay. So ini adalah contoh kepada general solution. Masih lagi ada plus c. And ini adalah contoh kepada particular solution di mana kita cari value of c tersebut. Okay, so itu adalah difference dia. So kena tengok dekat soalan. Soalan tu minta kita cari general solution ataupun particular solution. Biasanya kalau dia minta particular solution, dia akan bagi tahulah value of x dia apa, value of y dia apa. Okay, so far okay general solution apa, particular solution apa, degree and order dia apa. Okay, now baru kita belajar tentang separable
variables tersebut. Okay, so this will be the second learning outcomes. Solve separable differential equation. Okay, so dalam topik ini kita hanya ada dua jenis teknik sahaja. Satu, soalan itu kita boleh jawab menggunakan separable variable, maksudnya kita asingkan x, y, y. Lagi satu, kalau tak boleh nak asingkan, kita akan gunakan integrating factor. So itu nanti saya akan ajar hari Jumaat lah. Nak kan nak ajar pukul 9 tapi tak sempat pula. Okay, now dah pukul 8.30 dah, cepatnya. Okay, so differential equation is separable if it can be written in this form. So kalau tengok dekat sini, kita punya equation ini, dia hanya ada dua term sahaja. Dua term ke kita panggil, dia hanya ada dua benda sahajalah. So contoh dia kan, kalau tengok kat sini, so ini adalah benda yang pertama, so ini adalah yang kedua. So dia boleh tulis dalam dua benda ni lah. So contoh ini pun satu, ini pun dua. So bila dia ada dua bentuk macam ini sahaja, ataupun kita panggil dia dua term lah kan, dua term kat sini. Kalau dia hanya ada dua term sahaja, kita boleh solve dia berdasarkan menggunakan teknik separable variables lah. Okay, so separable variables ni, apakah step-step dia? Yang pertama, kita akan separate ikut variables dia. Dx akan group dengan unknown x, dy akan group dengan unknown y, and then kita akan integrate both sides. Ikutlah, kalau yang bahagian y tu kita akan integrate with respect to y, yang bahagian x kita akan integrate with respect to x. And last kali kita akan cari dia punya final answer, solution dia. So either in general ataupun in particular solution lah. Okay, so step dia sangat simple. Cuma bila kita integrate, so kamu kena ingat baliklah teknik of integration. Ada yang terus gunakan basic integration, ada yang maybe kena gunakan substitution method, maybe ada yang kena gunakan by part, maybe ada juga soalan yang kita kena solve menggunakan partial fraction. So dia depends kepada kita punya function tersebut lah. Okay. Now kita terus beralih kepada example yang pertama lah. Okay. So the first example here adalah find the general solution of e to the power of negative x dy over dx equals to 1 minus y squared. So ini sebenarnya kita boleh solve menggunakan separable variable. So macam mana ya? Tadi step yang pertama adalah kita separatekan dia. So ini adalah soalan dia, e to the power of negative x dy over dx equals to 1 minus y squared. Kita groupkan x dengan x, y dengan y. So kalau tengok kat sini, ini adalah term yang pertama, ini adalah term yang kedua. So kita boleh gunakan separable variables. So sekejap sebelum itu saya jadikan dia sebagai 1 over e of x dy over dx equals to 1 minus y squared. Now, ini saya akan groupkan dia ke sebelah kiri, dan 1 over e of x dx ini saya akan bawa dia ke belah kiri. Ke belah kanan. Kanan terbalik dah. So it will be now 1 over 1 minus y square dy equals to e of x dx. Okay. So kat sini, bila kita dah nampak, kita dah groupkan y dengan y, x dengan x, bolehlah terus integrate. So integrate 1 minus y square sama dengan 1 minus y to the power of negative 2 dy. Dia bukan ln sebabnya ada power of 2 kat sini. So tak boleh jadi ln lah. Integrate e of x dx. Okay, so integrate ni dapat 1 minus y to the power of negative 1 over negative 1 multiply by differentiate negative y, kita dapat negative 1 equals to integrate exponent of x, akan dapat balik exponent of x plus c. E of x. Okay. E of x. Okay. Apa tadi? Plus c
hanya ada di bahagian kanan je selalunya. Selalunya kita akan dapat, kita akan letak plasi di bahagian kanan lah. Selepas kita dah complete integrate semua, kita akan letak plasi belah kanan. Okay, dia tak ada di dua-dua tempat lah. Dia hanya ada di satu tempat saja. Sama ada kita nak letak belah kiri ataupun belah kanan. Tapi selalunya kita akan letak belah kanan. Okay, now simplify dia dapat apa? Negative 1 times by negative 1 will be 1. So here it will be 1 over 1 minus y equals to e to the power of x plus c. Okay, so ini adalah final answer kita. Tak perlu jadikan y sebagai single subject. So untuk separable variable, asalkan kat sini dah ada, kita dah letak y kat situ. So terus dapat final answer dia lah. Make sure kena ada plus c. Okay, so far untuk soalan yang pertama ni okay Simple kan? Boleh faham? Ada soalan nak tanya sebelum saya bagi example yang kedua? Good morning, Mary. So far okay boleh follow ya? Okay. Kalau tak nampak lagi tak apa, kita tengok example yang kedua. Kita nak cari general solution. Oh, example-example ni semua tak ada dekat dalam lecture notes Sebab lecture notes semua dah di cover dalam video kan. So saya guna saya punya example lah. Okay, now find the general solution for x square root of x square plus 1 minus y e to the power of y dy over dx equals to 0. Okay. Alamak, ni nampak macam complicated. Okay. Kalau tengok dekat sini, saya fokus kat sini sekejap ya. Dia ada 1, 2, 3. So boleh ke kita nak guna separable? Sedangkan tadi saya kata kalau dia ada 2 term sahaja baru kita boleh guna separable. So boleh je kita jadikan dia 2 term sebab kat sini kosong kan? So kita akan pindahkan negative y e to the power of y dy dx ini ke bahagian kanan. Okay. So first of all saya jadikan dia sebagai x square root of x square plus 1 equals to y e of y dy over dx. Okay. So ini adalah step yang pertama lah. So daripada 3 tadi saya jadikan ada 2 dah. So bila dah ada 2 macam ni, barulah kita boleh integrate dia menggunakan separable variables. Okay, tapi kejap saya nak tukarkan arah dia lah. Sebab y selalunya saya letak belah kanan, belah kiri. Okay, so kita jadikan dia macam ni. Okay, now if we look here, y e to the power of y dy dah dalam satu group. So dx dia tersesat dekat bahagian kiri ni. So kita akan pindahkan dx to the right hand side. So kejap. Ini kita pindahkan dia kat sini. So now dia akan jadi y e of y dy equals to x square root of x square plus 1 dx. Okay, lepas kita dah nampak kiri kanan tu y dengan y, x dengan x, we are going to start integrate. Okay, tetapi now this is very interesting. Cuba tengok the left hand side yang y ini. So kita nak integrate menggunakan apa? Kita ada y, kita ada e of y. Kita nak guna substitution ke ataupun kita nak guna by part? Partial fraction kita akan outkan dia lah. Dia bukan dalam kita punya consider kan. Kita tak consider dia lah sebab kita ada y e to the power of y. So kamu rasa apa? Yang ni kita nak guna teknik apa? Yang ini pula kita akan guna teknik apa? Okay. So saya gunakan warna hijau. So y e of y ini kita akan solve dia menggunakan by part. Ini kita akan gunakan integration by part. Okay, so bila kita gunakan integration by part, so u akan sama dengan, ingat lagi LPAT.
So sekarang ni long tak ada, yang kita ada adalah polynomial dan juga exponential function. So U akan jadi kita punya Y. Oops, mana ke mana ni. So dV akan jadi kita punya E of Y dy. Okay, so du akan sama dengan d of y, and integrate here dia akan jadi v equals to e of y sahaja. And then remember uv minus v du. Okay, so uv minus v du, that means here kita akan jadikan dia uv, so y e of y minus integrate e of y dy. Okay, so ini kita gunakan by part Kalau macam tu, kejap Saya letak dia dekat sini lah. Saya kecilkan dia sikit. Okay, now kita tengok pula on the right hand side punya part. Saya gunakan warna apa biru cair ni. Okay, so the other part pula ini kita akan solve using substitution method. Okay, so bila kita gunakan substitution method, kita akan let U sebagai x square plus 1, the highest power kan. So du over 2 akan jadi x dx. Okay, so ini adalah kita punya method yang ni lah untuk selesaikan yang seterusnya. So that means now dia akan jadi integrate u to the power of half x dx adalah du over 2. Okay. So saya integrate yang belah kiri dahululah. Okay, so ini adalah y e of y minus e of y. Sebab integrate e of y akan dapat e of y balik semula kan. And yang bahagian kanan kita ini adalah 1 over 2. We integrate u to the power of half kan. So u to the power of 3 over 2 over 3 over 2. Jangan lupa kita letak plus c kat belakang. Okay. Now kalau kita groupkan dia together, it will be y e of y minus e of y equals to 1/2 bahagi 3/2 dapat berapa? I get 1 over 3. So 1 over 3. U kita gantikan balik semula dengan x. So x square plus 1 to the power of 3 over 2 plus c. So ini adalah kita punya final answer. Okay, ataupun maybe ada yang nak factorizekan kan. So kalau nak factorizekan pun boleh. Nampak benda ini adalah benda yang sama. So maybe ada yang nak factorize dia. E of y tolak 1 equals 1 over 3 x square plus 1 to the power of 3 over 2 plus c. So ini adalah kita punya general solution. Okay. So far okay dengan teknik ini. Banyak pula ruang dia dekat sebelah sini. So saya bawa dia ke tengah sikit lah. So that ini alamak. Oops. Okay. Okay, so far okay So bila kita nak integrate ni, bila bila kita dah masuk bahagian chapter 2 ni, kita akan apply balik chapter 1 punya konsep lah. Okay, x dx okay, jadi over 2. Okay, now tadi kita dah tengok general solution.
So sekarang ni kita akan tengok pula bahagian particular solution. Okay. So particular solution macam mana? So far okay untuk dua-dua ini? Ada apa-apa nak tanya tak? Tak ada Okay. Boleh follow? Okay. So now kita tengok macam mana nak cari particular solution untuk these separable variables lah. Okay. So this will be the question. Find the particular solution. Okay, dia minta kita cari particular solution for x dy over dx equals xy plus y given that x equals to 3 and y equals to 2. So kat sini, bila dia dah bagi value of x apa, y apa, memang dia minta kita carikan particular solution lah. So you need to know what will be the value of c. Okay. Cuma, kita tengok dekat sini ya. Kita ada 1, 2, 3. So macam mana 3 term ini saya nak jadikan dia 2 term sahaja supaya kita boleh gunakan separable variables. Okay. So here will be the steps lah. Daripada x dy over dx equals to xy plus y, kita factorize y. So x dy over dx equals to y x plus 1. So sekarang ni daripada 3 term, dia dah berubah kepada 2 term saja. 1, 2. Okay, kenapa 2 term? Ini adalah produk produk antara dua polinomial lah. So dia adalah kita anggap dia sebagai satu term. Okay, now kita akan groupkan. Y ini kita pindahkan ke bahagian kiri and x kita akan, x dx ini kita akan bawa dia ke belah kanan. Okay, so now it will be 1 over y dy equals to dx pindah dulu So dia adalah x plus 1 over x dx. Okay, so boleh nampak tak yang ini Saya harap nak pindah-pindahkan tu kamu tak ada masalah Now bila kita dah groupkan y dengan y, x dengan x, so we can start integrate immediately. Okay, but before that, untuk right hand side ini, we can simplify x over x kita dapat 1, so integrate 1 plus 1 over x dx. Okay, so kita simplify dia dahulu baru kita start integrate lah. Okay, so 1 over y, kita dapat ln of y modulus, okay. And that integrate 1, kita dapat x, integrate 1 over x, kita dapat ln of x plus c. Alright, so this is actually the general solution. Okay, so now kita nak cari dia punya particular solution. So using this information, when x equals to 3, y equals to 2, kita nak cari c apa? So ln of 2 equals to 3 plus ln 3 plus c. Okay, so sebelum tu saya jadikan dia c sama dengan ln 2 minus ln 3 minus 3. Okay, ln 2 minus ln 3 dia akan jadi ln of 2 over 3 minus 3. So c kita adalah ln of 2 over 3 minus 3. Okay, so ini kita punya c. Okay, so the particular solution will be ln of y equals x plus ln of x plus ln of 2 over 3
minus 3. So ini sebenarnya adalah kita punya particular solution. Sebab apa dia jadi particular solution? Kita dah gantikan dengan C. Okay, so far okay tak? Sebenarnya jalan kerja ini, okay, boleh je kamu nak stopkan dekat sini, ataupun let's say kalau kita nak jadikan Y dia sebagai single subject pun boleh. Kejap So macam mana nak jadikan dia single subject? Kita darabkan dengan exponent on both sides. So dia akan jadi e to the power of ln of y equals to e to the power of x plus ln of x plus ln of 2 over 3 minus 3. Okay, ni let's say kalau jawapan tu dia bagi yang lain so e ln of y akan jadi y. So ini e to the power of x, dia ibarat dengan darab e to the power of ln x darab e to the power of ln 2 over 3 darab e to the power of negative 3. So nampak tak? Ini 2, dia akan jadi y equals to e of x minus 3 times by x to the power of 2 over 3 e of, yes, sorry, dia akan jadi 2 over 3 of x. Sebabnya e ln boleh cancel je. So nanti benda tu didarabkan sahajalah. So ini adalah jawapan final answer kita kalau kamu nak hilangkan ln itu. So ini pun adalah particular solution juga. Okay, so mana-manalah tengok kamu nak bagi yang mana. Kalau kamu rasa complicatednya aku nak cuba jadikan dia macam ni, so bolehlah jadikan ini sahaja. Okay, itu pun dah siap dah sebenarnya. Let's say kalau melainkan if the question state give your particular solution in simplest form. Kalau in simplest form barulah kamu kena jadikan dia exactly like this lah. Okay. Semua okey ke ini? Saya tunjukkan lagi satu contoh lah sebab kita dah 8.45 Okay. So saya tunjukkan lagi satu contoh untuk particular solution ini. Tak salah saya this time kita akan menggunakan partial fraction tau. Okay. So macam manalah kita nak solve dia. So the question mention particular solution for 2 dy dx plus y square equals to 5 given that y ln 2 equals to x. Okay. Y ln 2 equals to x, sebenarnya cara penulisan dia adalah y x sama dengan kosong. Okay, so maksudnya ln 2 kat sini dia adalah value of x dan ini sebenarnya adalah value of y. So erti kata lain, x kita adalah ln 2, y kita adalah kosong. So ini adalah penulisan yang lain lah yang bila dia bagi kita value of x dengan y. Okay, so ini pun dia bagi kita 3 terms kan. Kita boleh jadikan dia 2. Okay, so boleh tengok kat sini. 2 dy over dx plus y square equals to 4. Okay, so saya pindahkan y square ke bahagian kanan. So 2 dy over dx equals to 4 minus y square. Okay, now kita akan alihkan 4 minus y square ke bahagian kiri. So 2 over 4 minus y square
dy equals to dx. So kamu nampak dah lah dia akan jadi separable variables. Okay, tetapi kalau tengok kat sini 4 minus y square boleh factorize. Dia jadi 2 tolak y, 2 tambah y. Okay, so that means untuk this kawasan ini kita kena cari dia punya partial fraction. Okay, so saya cari dekat sini ya. 2 minus y times by 2 plus y equals to a over 2 minus y plus b over 2 plus y. So 2 sama dengan a multiply by 2 plus y plus b multiply by 2 minus y. And then when y equals to 2, 2 akan sama dengan a times by 4. So a akan jadi 1 over 2. 2 bahagi 4 dapat 1/2. And when y is equals to negative 2, 2 equals to 2 times by, b pula kan. B, 2 tolak negatif 2 adalah 4 dan b masih lagi 1/2. So that means 2 over 2 minus y, 2 plus y will be equals to 1 over 2, 2 minus y plus 1 over 2, 2 plus y. Okay, so ini kita jadikan dia punya partial fractions lah. Okay, now kita akan continue to integrate. Okay, so it will be integrate. Saya letak 1 over 2 dekat luar. 1 over 2 integrate 1 over 2 minus y plus 1 over 2 plus y dy. Saya tersalah tulis. Okay, kejap. Ini sebenarnya nak gunakan color hijau. Okay. Equals to right hand side kita hanya perlu integrate d of x. Okay, sampai sini okay, boleh faham lagi? Macam tak muat pula untuk cari dia punya particular solution. Okay, tak apa. Seterusnya, kita start integrate. So 1 over 2 dia akan jadi ln of 2 minus y over negative 1 plus ln of 2 plus y equals to x plus c. Okay, so 1/2 dalam bracket ln of 2 plus y tolak ln of 2 minus y equals to x plus c. Saya simplifykan dia dahulu. Dia akan jadi 1 over 2 ln of 2 plus y over 2 minus y equals x plus c. Remember, minus dia akan jadi bahagi. Okey, alamak kita tidak cukup ruang. So saya tambahkan page yang baru. Okey. So kat sini, daripada ini copy. Paste. Tadi dia ada mention kat sini. Ini kan, ini adalah value of x, ini adalah value of y. So when x equals to ln 2 and y equals to 0, so what will be the value of our x?
what will be the value of our C? So half ln of 2 plus 0 over 2 minus 0 equals to ln 2 plus C. Okay, so ini akan jadi C sama dengan half ln 1 minus ln 2. So ln 1 akan jadi kosong, maksudnya C kita adalah negative ln 2. Okay, dah dapat value of C. So therefore, final answer kita adalah half ln of 2 plus y over 2 minus y equals to x minus ln 2. So ini adalah kita punya particular solution. Okay, kejap. Sebelum tu, ini adalah kita punya general solution. Okay. Lepas tu kita ada lagi, tak ada dah. Okay, so itulah dia keseluruhan untuk separable variables. Kita separatekan dia. Bila kita nak cari general solution, maksudnya hanya perlu tinggalkan jawapan dalam bentuk plus C seperti ini. Okay, so ini adalah kita punya general solution. And if the question asks for particular solution, barulah kita cari apakah value of C kita. Dapat value of C kan, and then gantikan balik dalam kita punya solution yang C tu tersebut. Okay tak? So far okay. Ada apa-apa soalan? Nak tanya? Ke nak saya terbalikkan dia pusing kat sebelah dulu ke? Ada tak? Saya lalu sangat ke tadi? So kejap Oh, okay. So ini adalah last example lah. Kita dah tak ada example dah. Maksudnya kita akan habis kejap lagi. Apa tadi saya kata, integrated factor nanti saya akan continue on hari Jumaat lah. So kejap lagi pukul 9 kamu boleh practice on tutorial. Okay, jawab soalan tutorial. Nak revise ke apa, nak prepare. Mungkin ada yang nak prepare untuk muat ke apa kan. Boleh lah ambil masa. Ada soalan tak? Boleh faham ke? Ke kamu tengah tengok saya buat? Okay. 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 Ya, ada soalan? Last? Sebelum saya habis? Boleh? Okay. Berkata boleh. Setakat ni okay so nanti bolehlah kamu try jawab soalan tutorial. Okay. So I guess mungkin tak ada soalan kan? So kalau tak ada soalan, kita habis lesson kita dekat sini. So see you on Friday. Sekejap lagi, bolehlah kamu berehat, buat revision, makan, sarapan and so on. Okay, baguslah kalau semua orang faham. Okay, that's all for today. Thank you for your attention. Assalamualaikum and bye-bye.